Okey, kita akan sambung set D nanti kita sambung set D. Kita buat yang nombor 1 pelajar buat dah. Kita pergi kepada yang tak buat lagi. Okey, yang tak buat lagi saya ingat kita buat dari bawah lah. Dari yang susah ni. Bukan susah, tajuk yang pelajar tak suka ni. Okey, ready nanti buka muka surat 4 Buka muka surat 4, kita nak jawab soalan nombor 4 dengan nombor 5 kita cuba pagi ni. 4 dengan 5. Ready dulu buku statistik. Okay, get ready dengan buku statistik. So, pagi ni Mama Azad akan guna 2 device. Sebabnya pelajar ada masalah akaun MOE, tak silap Mama Z, sebab itu tak boleh nak masuk. Okay, pelajar baru nampak ada sikit baru ni. Kita akan gabung 2 kelas ni A3T3 dengan A3T12. 2 kelas bergabung. Kalau tak nak mengantuk, lepas sahur jangan tidur. Okay, lepas sahur jangan tidur, baru tak mengantuk. Okay, seminit lagi. So, untuk yang ada dah ni, dalam grup ni, kita masuk, kita nak buat latihan set D nombor 4. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Z nak sambung Nak sambung soalan nombor 4. Mama Z rasa pelajar ada masalah sedikit untuk soalan nombor 4 ni. Okay, boleh dengar suara Mama Z semua? Boleh, Mama. Boleh. So, tengok betul-betul Mama buat So, untuk soalan yang pertama, Mama Z dah pesan semasa set C lagi, apabila dia bagi dalam bentuk peratus, itu menunjukkan nilai probability adalah 0.1. 1,2,1,4,5. 14.5 bahagi dengan 100. Okey. Jadi dari situ Mama Z boleh tahu dah nilai Q kita. Kalau kita tak yakin, kita tekan kalkulator. 1 tolak 0.145. So Mama Z dapat 0.855. 0.855. Okey. Tu daripada maklumat pertama daripada soalan. Bila dapat je warna kuning tu, 2 benda awak kena tahu. Awak dah dapat nilai P dan juga nilai Q. Jadi kita apabila baca soalan A, okay, sekarang Mama Z sedang membaca soalan A sekarang, dia bagi maklumat ada 7 kali percubaan untuk menembak tu. Okay, 7 kali bermaksud untuk soalan A, X bertabur secara binomial, nilai N-nya 7 dan kebarangkalian menepati sasaran ialah 0.145. Jadi Mama Z declare nombor 4A ni ialah soalan binomial. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau ada nak tanya. Mengapa Mama Z declare binomial? Ada soalan tak? Kenapa, Mama? Sebab kalau binomial, dia mesti ada 2 parameter, iaitu dia mesti ada maklumat N dan dia mesti ada maklumat P. Kita ada maklumat P dan juga N, jadi dia lengkaplah binomial. Okey, menjawab tak?
Okey, seterusnya soalan kata what is the probability Mama Z akan buat huruf P besar dan huruf X besar. He will hit the target less than 3 times. Less than. Macam tu. 3. Soalan Mama Z. Nilai yang ini ada tak dalam buku statistik? Ada tak 0.145? 3 decimal places, 3 decimal places. Ada tak dalam buku statistik? Okay, kalau kita buka buku statistik. Okay, buku statistik binomial. Okay, kita boleh tengok dekat atas ni. Bacaan kita yang ke atas ni ialah, kalau awak tengok 2 decimal places saja. 2 decimal places. Tetapi soalan kita sekarang 3 decimal places, jadi dia tidak ada dalam buku statistik. Okay, jadi dengar betul-betul cara Mama Z nak terang. Oleh kerana tidak ada dalam buku statistik, kita tak bolehlah menggunakan kita tak bolehlah guna buku tu. Jadi kita kena declare apakah maksud X kurang dari 3. Ia bermaksud nombor itu adalah bermula dari 0, kemudian bermula dengan 1 dan nombor yang terakhir ialah probability X sama dengan 2. Kerana nombor yang kurang daripada 3 ialah nombor 2, nombor 1 dan Mama Z dah pesan binomial termasuk nombor 0. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ada soalan ke? Tak ada Okey, kalau tak ada Mama Z nak teruskan. Okey, sama dengan Mama Z nak buat yang pertama dulu ni. N7 C0 darab 0.145 kuasa 0 darab dengan 0.855 kuasa 7. Ni Mama Z buat nombor 1. Okey, tambah dengan Mama Z nak buat nombor seterusnya 7 C1 darab 0.145 kuasa 1 darab 0.855 kuasa 6. Ni Mama Z buat nombor 2. Mama Z guna rumus. Okey, tambah dengan 7C2 darab 0.145 kuasa 2 darab dengan 0.855 kuasa 5. Okay, semasa Mama Z buat dengan kelas A3T3, pelajar ada tanya Mama Z nak bundarkan semasa biru, merah, hijau ataupun bundar jawapan akhir. Jawapannya ialah pembundaran hanya boleh dibuat untuk jawapan akhir. Jadi untuk jimatkan masa, okay, kalau Mama Z nak tekan kalkulator, Mama Z tekan semua. Okay, yang warna biru dulu. 7 shift bahagi 0 darab 0.145 kuasa 0 darab dengan 0.855 kuasa 7. Itu yang pertama, yang warna biru. Tambah, Mama Z nak buat warna merah. 7 shift bahagi 1 darab 0.145 darab 0.855 kuasa 6. Tambah. Okay, Mama Z nak buat warna hijau. 7 shift bahagi 2 darab 0.145 kuasa 2 darab 0.855 kuasa 5. Terus tekan sama dengan. Kita akan dapat jawapan ni yang akhir. Jawapan akhir ni lah yang kita bundarkan menjadi 0.9323. 0.9323. Double check lagi sekali. Sebab Mama Z bundar nilai yang hujung. 0.9323.
Okey, seorang cuba semak jawapan Mama Z dengan kertas soalan. Set D kita betul tak jawapan Mama Z ni? Betul Mama. Betul, 0.9323. Katakanlah yang warna kuning ni awak kira asing, awak bunda. Kemudian yang warna biru ni awak kira asing, awak bunda. Kemudian yang warna pink ni kira asing, bunda. Awak akan dapati jawapan akhir awak ni lari. Okay, jawapan akhir awak ni lari. Bila jawapan akhir lari, jawapan akhir awak dapat markah kosong. Jadi kena hati-hati. Okay, kena hati-hati sebab konsep perbundaran hanya berlaku pada final answer saja. Bukannya semasa jalan kerja. Jadi sebab kita ada kalkulator canggih, Mama Z harap awak guna kalkulator canggih tu. Kira sekali. Kira sekali. Okey. Mama Z buka kepada soalan kalau nak tanya. Okey, ada nak tanya tak soalan A? Tak ada Mama. Ada. Okey, so kita tengok soalan B. Nombor 4B. Dia kata, how many times should Halim fire if the probability of him hitting the target at least 1 is more than 80%? Oh, pening kepala kita. Okay, pening kepala kita. Yang pertama, X bertabur secara binomial dan kali ni soalan tak bagi nilai N. Dia tanya how many pula. Jadi dia nak nilai N. Probability kita masih lagi sama 0.145. Okay. So nilai N yang nak dicari sekarang ni. Okay. So Mama Z nak jawab. Okay. Sekejap. Pagi-pagi ni banyak masuk WhatsApp pula. Okay. So sekarang ni Mama Z nak jawab soalan B. Titik kat situ. Probability target at least 1. Jadi at least 1. Gitu. Okay, at least 1 is more than 80% is 0.8. Okay, ada soalan tak situ? Untuk memahami soalan tu. Hitting target at least, ada perkataan probability target at least 1, yang ini yang warna pink ni. Kemudian ayat more than, okay, ayat more than, ini tandanya. Kemudian 80%, Mama Z tukar jadi 0.8. Okey, ada soalan situ? Ada soalan ke? Tak ada Ma. Tak ada. Okey, so kalau Mama teruskan dengan yang ini dalam keadaan kena guna rumus, kalau awak perhatikan nilai N kita tak pasti. Jadi kalau kita nak kira satu persatu, kita tak tahu nak berhenti dekat mana. Okay, kita tak tahu nak berhenti dekat mana. Jadi tengok betul-betul Mama Z twist. Mama Z twist. Probability at lebih besar sama dengan 1. Mama Z nak twist sebab kalau besar ni Mama Z kena buat sama dengan 1, tambah sama dengan 2, tambah sama dengan 3, tambah sama dengan 4, tambah sama dengan 5 dan Mama Z tak tahu nak berhenti mana sebab N tak ada. Jadi Mama Z kena twist kepada komplement 1 tolak probability lawan kepada yang besar ni adalah kecil. Di sini ada sama dengan, di sini tiada. Dia jadi gitu sahaja. Okey, Mama Z buka lagi kepada soalan. Kalau nak tanya silakan. Okey, kalau tak ada Mama Z teruskan. Sama dengan 1 tolak, apakah maksud nombor itu kurang dari 1? Itu bermaksud nombor itu adalah X sama dengan 0. Setuju?
Ada lagi tak nombor yang kurang dari 1? Ada lagi tak nombor yang kurang dari 1 selain daripada kosong? Tak ada. Tak ada dah. Okay. So Mama Z buat pertukaran yang warna biru ni. Yang warna biru yang lama, kalau kita teruskan, kita akan menderita sebab kita tak tahu nak buat sampai mana sebab N rahsia. Jadi Mama Z tukar yang biru ni kepada benda baru. Okay. So, dan Mama akan samakan dia dengan 0.8. Bukan samakan, lebih besar. Okay. So, Mama Z tukar kepada 1 tolak kebarangkalian X sama dengan 0 adalah lebih besar dari 0.8. Jadi kalau Mama Z buat 0.8 ke sini, Mama Z akan dapat 0.2 lebih besar dari probability X sama dengan 0. Langkah ni boleh tak? Langkah yang sedang Mama Z buat ni boleh tak? Ataupun kalau pelajar susah nak tengok, pelajar buat probability X sama dengan 0 adalah lebih kecil dari 0.2. Mana-mana yang pelajar boleh. Nak tengok yang hitam boleh, nak tengok yang hijau pun boleh. Boleh? Mama teruskan? Okey. N rahsia C kosong darab kebarangkalian 0.145 kuasa kosong darab 0.855 kuasa N. Dan nilai ini adalah kurang dari 0.2. Okey, kalau awak ada kalkulator, ya awak try, Mama Z try. 10 shift bahagi 0. Acah teka dapat berapa? 10 shift bahagi 0 dapat berapa? Dapat 1. Mama Z nak tengah 20 pula. 20 shift bahagi 0. Dapat 1 juga. Kalau Mama Z try 100. 100 shift bahagi 0. 1 juga. Jadi soalan Mama Z, N C kosong dapat berapa ni? Warna kuning tu dapat berapa? 1. Dapat 1. Warna pink ni dapat apa? Kalau tak saya teka, tekan kalkulator. 0.145 kuasa 0. 1 juga. Jadi sebenarnya soalan ni yang tinggal hanyalah 0.855 kuasa N kurang dari 0.2. Ni je yang tinggal. Lepas tu kita buat N log 0.855 kurang dari log 0.2. Jadi kalau kita nak kira sekarang, Mama Z nak tunjukkan kepada pelajar. Log 0.855 dapat berapa tu? Dapat nombor yang negatif. Okay, dapat nombor negatif. Jadi dia akan mengubah tanda ni jadi gitu. Okay, Mama Z buka kepada soalan, kok pelajar nak tanya yang warna biru ni, kenapa bertukar? Ada nak tanya? Boleh ke tak? Sudah. Jadi Acu ulang balik, Mama. Okey. Kalau kita tengok soalan asalnya adalah tanda kurang. Tiba-tiba kat sini Mama buat besar. So sebenarnya Mama nak suruh awak tanya kenapa. Kerana proses apabila awak membahagikan dengan 0.
Tak ada log pula di bawah. Sebentar Mama tulis sebentar. Log 0.855. Okay, sorry. Okay, sebenarnya apabila awak bahagi dengan nombor ni tadi sebenarnya nombor negatif 0.06 something. Apabila kita membahagikan dengan nombor negatif, ketaksamaan kita akan berubah daripada kecil kepada simbol besar. Kalau kita kekalkan dalam keadaan biru sekarang ni, ataupun Mama Z guna warna hijau, kalau kita kekalkan dalam keadaan hijau, kita tak perasan nilai tu negatif. Tetapi tadi Mama Z dah tunjuk guna kalkulator. Bila guna kalkulator, kat bawah tu nilainya adalah negatif. Okay, so Mama Z tekan kalkulator. Tekan kalkulator, Mama Z bawa ke sini. Kita buat per, kat atas tu log 0.2, kat bawah tu log 0.855. Okay, so dapat berapa jawapannya? N, mana dah tadi? Sekejap mana dia lari? Okay, so tadi saya dapat N lebih besar dari 10.274. 10.274. Jadi nilai N kita yang paling dekat ialah 11. Okay, nilai N kita yang paling dekat ialah 11. Okay, Mama Z buka kepada soalan dululah. Kat mana nak tanya dulu? Kat mana nak tanya? Ada soalan tak? Jangan dia Mama tak tahu, you tak tahu mana. Kalau dalam kelas Mama Z boleh tengok awak tak menulis, maksudnya awak tak faham. Tak ada soalan Mama. Tak ada masalah. Okey. Kalau tak ada masalah, Mama Z pergi kepada nombor 5 sekarang. Okey, nombor 5. Okey, kita akan baca soalan dahulu sementara Mama Z padam whiteboard ni. Okey, baca soalan dulu. Okey, soalan nombor 5. The daily expenditure for 500 customer of a supermarket is normally, dia cakap dah, normally distributed. Maksudnya nombor 5 ni, X bertabur secara normal sebab soalan beritahu. With mean 165, mean dia 165, standard deviation dia 50, tetapi Mama Z kena buat 50 kuasa 2 kerana nilai di situ bukan standard deviation tetapi nilai variance. Okey, Mama Z buka soalan untuk ayat pokok dahulu. Okey, ada soalan tak untuk ayat pokok? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, baru nak jawab soalan A. Find, dia bagi clue dekat sini. Find maximum number of customer, bilangan orang, that their daily expenditure will not exceed. So dia kata probability dulu. Okay, not exceed, tidak boleh not exceed 100. Okey, boleh tak Mama Z buat tanda sama dengan? Boleh tak Mama Z buat tanda sama dengan ni? Okey. Ya, pelajar ada ke tak ni? Sudah, pesel dah pelajar ni.
Ada Mama. Ada. So Mama Z nak tahu, boleh tak kalau Mama Z tak nak buat sama dengan? Tak nak buat sama dengan, boleh tak? Katakan Mama Boleh. Z nak buat X kurang dari 100. Jawapannya boleh. Sebab soalan ni norma, dia tak kisah tanda. Okay? Kalau buat ni pun boleh, tak buat pun boleh. Dua-dua boleh. Kemudian Mama Z tengok ini adalah tajuk norma, berasal daripada norma. Jadi Mama Z cuma tukar huruf X jadi huruf Z. Bila tukar jadi huruf Z, 100 ni kena tolak dulu dengan min. Dan bahagikan dengan standard deviation. Jadi dapatlah probability kita Z kurang sama dengan. So kat situ kita tengok 100. Kita buat pecahan 100 tolak 165 bahagi dengan 50. So Mama Z dapat negatif 1.3. Okey, jadi kita lukis sedikit Mama. kulit siput, ya. Yang 50 kuasa 2 tu kan, yang kuasa 2 tu tak payah ambil mah. Sebab rumus kita ialah untuk nilai Z, X tolak dengan min per dengan standard deviation. Jadi kat sini Mama Z masuk standard deviation. Tetapi di sini X bertabur secara normal. Kat sini adalah nilai min. Kat sini ialah nilai variant. Sebab tu Mama tak ambil kuasa 2. Dekat formula kat atas ni, ini adalah nilai variant. Sebab tu Mama Z kena letak kuasa 2. Untuk pertukaran rumus Z, rumus di sini adalah standard deviation. Sebab tu ambil 50 saja. Boleh ke? Okay, so Boleh di sini, Mama. Di sini kita ada, kalau Mama lukis kat sini, kat tengah-tengah ni garisan kosong. Jadi kat sebelah sini, negatif 1.3 ni merupakan keluasan bahagian biru. Tapi masalah kita ialah kita tak boleh baca nilai negatif, maka kita boleh pantulkan. Okay, pantulkan ke sini, inilah 1.3. Jadi kalau Mama boleh lorek belah sini warna kuning. Soalan Mama Z, keluasan biru sama tak dengan keluasan kuning? Sama. Sama. Jadi Mama baca, Mama Z baca yang ini sebagai probability Z lebih besar sama dengan 1.3. Baru boleh buka buku statistik kita. Buku statistik kita ialah kita nak cari 1.3. 1.3. Ni 1.3 dan 000. Okey. So jawapan awak 0.09. Ingat awak ingat 68 09. Awak punya apa tadi? 68. 68. Ni yang warna hijau ni namanya ialah probability. Tapi soalan tanya bilangan customer. Jadi Mama Z kena buat rumus dulu. Probability A sama dengan bilangan A per dengan bilangan sampel kita ada 500. Kebarangkalian pula kita dapat 0.0968. Kita perlu darab dengan 500. Itulah dia bilangan A kita. Okay. So 0.0968 kita kena darab dengan 500. So Mama Z dapat 48.4. Okey, tapi masalah kita ini adalah tentang orang. Orang jadi bilangan kita kena nombor bulat. Okey, so nak ambil jawapan kita berapa? Okey, dalam kawasan biru ni sekarang, dalam kawasan biru ni sekarang,
bilangan orang ada seramai 48.4. Tetapi sebab bilangan orang, bilangan orang, Mama Z kena ambil 48 sahaja. Soalan Mama Z, kenapa Mama Z tak ambil jawapan 49? Kenapa Mama Z ambil 48? Sebab dia lebih lah nanti. Dia kawasan belorek Kalau tu. tak nanti, betul lah tu kan? Kalau tak nanti, dia akan jadi lebih. Dia belanja tu sebenarnya sepatutnya nak perbelanjaan kurang dari 100. Kalau dia ambil 49, orang yang ke 49 tu dah belanja lebih daripada RM100. Sebab orang yang ke 49 berada di kawasan ni. Mama Z buat titik ni. Berada di kawasan ni. Orang yang kat 48 berada dalam ni lagi. Bila awak bundarkan jadi 49, dia jadi kawasan warna biru tu bertambah. Bila bertambah, sebenarnya orang terakhir itu dia dah belanja lebih. So, selesai soalan nombor 5A. Kalau ada soalan, tanya. 5A jawapannya 48. Boleh tanya, tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita akan tengok soalan B. Soalan B dia terbalik. Saya padam sikit supaya tidak crowded. Okey, baca dulu soalan B. Dia terbalik Dia dah bagi bilangan customer. Jadi Mama Z sebenarnya boleh cari nilai probability. Probability kita ialah 83 orang bahagi dengan 500 orang. Kita boleh guna macam ni. Jadi kalau Mama Z buat sekarang, okey, 83 bahagi dengan 500. Jadi kebarangkaliannya ialah 0.166. Sama dengan 0.1660 sebenarnya. Okey, tu kebarangkalian maklumat 83 ni selesai. Okey, lepas tu dia tanya kebarangkalian at most K ringgit. Probability at most macam tu. K ringgit. Dan kita dah kira dah jawapan kita tadi ialah 0.1660. Okey, sampai situ boleh? Boleh. Boleh. Jadi Mama Z akan melukis sedikit kulit siput ni. Okey, nilai di tengah ni adalah nilai kosong. So Mama Z akan buat dua garisan hijau dan garisan hitam. Sekejap. Tak boleh guna hitam. Garisan biru. Mama Z nak tahu kat mana lokasi K tu. Adakah K berada di sini? Ataupun adakah K berada di sini? So kita nak tengok logik ke tak logik Okey, Mama Z pilih yang belah positif dulu Mama Z pilih yang belah positif. Okey, daripada garisan biru, Mama Z highlight warna kuning ni. Okey, Mama Z nak tanya, logik tak keluasan kuning ni adalah 0.1660? Logik ataupun tidak logik? Jadi jawapannya adalah tidak logik kerana dia telah melanggar tiang ni, sebab kalau melanggar tiang ni nilainya lebih dari 0.5. Jadi yang warna kuning itu bukan region yang sebenar. Yang warna kuning itu bukan region sebenar. Okey, so Mama Z nak kena padam Ustaz dia tak boleh padam macam tu rupanya. Oh my God. Jadi secara logiknya,
Okey, ni kosong. Nilai kita berada di sini secara logiknya kerana keluasan yang ini logiknya 0.1660. Jadi pelajar kena ingat, dia berada pada kawasan kiri. Tengok kiri. Jadi yang ini Mama Z nak tukar jadi huruf Z. Dia akan jadi K tolak dengan 165 per dengan 50 sama dengan Mama Z kena letak negatif di sini dan Mama Z nak baca nilai 0.66 di dalam buku statistik. Okay, get ready. Mama Z nak baca buku ni. 0.166 dalam buku statistik. Okay, Mama Z cari. Biasa kita baca nilai di luar ni dulu dengan nilai di atas. Baru baca di dalam. Okay, kalau soalan terbalik macam ni. Okay, kalau soalan terbalik. Kita tengok apa yang berlaku. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Kita kena cari dalam ni. Kita kena cari 0.1660 di dalam buku stat. Cuba buka buku awak, masing-masing buka buku. Cuba cari yang Mama Z tunjuk tu, dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, cuba baca nilai keluar. 0.97. 0.97. Okey, so bacaannya ialah, kita tengok kat sini, 0.9. Kita tengok sini, 0.07. Jadi kalau kita tambah 0.97. 0.97, Allah. 0.97 cuma kat depannya kena ada negatif. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ada soalan tak? Negatif tu. Okey, kalau tak ada Mama Z teruskan. Jadi kita nak buat sekarang. K tolak 165, Mama Z nak buat 50 darab dengan negatif 0.97. Tu dapat tu. Dan apabila 165 ke sana, dia jadi tambah 165. So jawapan Mama Z ialah K sama dengan berapa dah? 116.50 dan kena adalah kat depan ni RM. Okay, so jawapannya RM RM116.50. Okey, Mama Z buka kepada soalan sebab semalam ada yang bertanya yang ini, maksudnya soalan ni bukan kaleng-kaleng lah ni. Soalan ni bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Dia adalah luar biasa. Awak, Mama Z terputus ke dot ni benar? Dok Mama, ada. Dengar. Bagi komen mana tak reti, mana tak faham, laju mana Mama ajar. Tanya selalu. Nak tunggu minggu Faham depan. Mama, beres. Beres? Alah, lah apa lah. Senyap lakuk ni. Okey. Soalan nombor 6, Mama rasa pelajar boleh buat. Cuma masalah pelajar tak ingat tekan kalkulator lah pula. Rugilah pelajar. Okey, nombor 7, rasa tak ada masalah. Mama pergi yang ada masalah dulu. Okey, Mama nak buat nombor 3. Okey, nombor 3. Yang dah buat, tengok. Yang tak buat lagi pun tengok. Kena rajin tau bulan puasa ni. Belajar ni dapat pahala. Dapat pahala. Malam tadi Mama Z bagi hadiah dah.
Siapa si absen? Mama Wihari yo. Lama lagi tak boleh hadiah tu. Siapa tak boleh hadiah, payahlah nak jawab UPS nanti. Okey, soalan nombor 3A. Nombor 3A. Okey. Soalan bila kita baca, kita terjumpa perkataan Lagrange. Bermaksud Mama Z kena mula dengan F besar, ada X, ada Y, ada lambda. Sama dengan XY kuasa 3 tambah dengan lambda dan barulah ada X tambah Y tolak dengan 8. Satu markah. Ni satu markah dapat. Okay, kalau kita tanda dekat pelajar, ini adalah B1, markah pertama. Kemudian Mama Z teruskan dengan proses partial derivative respect to X. Mama akan dapat Y kuasa 3 untuk yang depan ni. Tambah dengan lambda dan jangan lupa samakan dengan kosong. Ini adalah persamaan 1. Okey, yang kedua, Mama Z buat proses partial derivative respect to Y. Mama Z dapat 3 datang ke depan. X, Y tinggal lagi kuasa 2. Tambah dengan seekor lambda dan samakan dengan kosong. Ini adalah persamaan 2. Manakala yang dalam kurungan ini, itu adalah F lambda iaitu X tambah Y tolak 8 sama dengan kosong. Jadi X tambah Y sama dengan 8 persamaan 3. Jadi step pertama ialah kena bunuh lambda yang warna hijau sama warna tu. Kita kena bunuh dahulu. Okey, jom kita bunuh dia. Senang je nak bunuh dia, kita tolak. Bila kita tolak, kita akan dapat Y kuasa 3 tolak dengan tiada kawan. Manakala yang warna biru tu dia akan jadi negatif sebab kosong tolak dia. Kosong tolak dia. Lambda pun mati. Inilah dia persamaan yang keempat kita. Okey, secara logik, di sini ada Y, di sini ada Y. Jadi 2 kali kalau kita ganti Y, 2 kali. Jadi Mama Z berfikir untuk menggantikan nilai Y, nilai X. Okay, Mama Z tak nak ganti Y sebab kena ganti 2 kali. Okey, so nak ganti nilai X, Mama Z alter yang ini. X sama dengan 8 tolak dengan Y. Jadi Y kuasa 3 tolak 3 Y kuasa 2, tempat X Mama Z ganti dengan 8 tolak Y sama dengan 0. Ada soalan tak situ? Tak ada. Tak ada. Okey, kita teruskan. Y kuasa 3 tolak dengan 3 dan 8, 24. Y kuasa 2 tolak dengan 3Y kuasa 3 sama dengan 0. Jadi Mama Z bawa 0 ke sebelah sini supaya dia jadi berapa tu 2Y kuasa 3 betul tambah 24Y kuasa 2. Boleh ke? Mama Z ada salah mana-mana ke? Salah Raya? Kok nulis depan pelajar ni tak nampak. Okey, Mama Z kecilkan dulu Kecilkan. Okey, Mama Z kecil kita boleh. Kalau exam tak nak buat macam ni pun tak apa. Cuma Mama Z ngajar ni. So, Mama Z faktor Y kuasa 2. Mama Z betul ke salah ni? Nampak macam ada something wrong. Mama. Mama. Salah mana? Tu negatif 3Y kuasa 3.
Tambah Tambah ke Tidak. tadi? Tambah. Tu rasa macam something wrong. So kat sini jadi tambah. Tambah. Dia cikgu ni bila salah, kan dia dapat detect dah. Tapi tak jumpa cari. Okey. So bila tambah, dia akan jadi 4 Y kuasa 3 tolak 24 Y kuasa 2 sama dengan kosong. Boleh? Gitu. Okey. Mama Z kecilkan Y kuasa 3 tolak dengan 6Y kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, Mama Z keluar faktorkan. Kita faktorkan Y kuasa 2. Tinggal lagi Y tolak 6. Okey, Y sama dengan kosong. Y sama dengan 6. So, kita dah dapat 2 nilai Y. Okey, kita dapat 2 nilai Y. Okey. So, nilai Y yang Mama Z dapat di sini, sebab tu markah dia 11. Mama Z masuk dalam ni. Okey, jadi yang pertama, apabila nilai Y Mama Z kosong, nilai X sama dengan 8, jadi koordinat yang pertama ialah 8, kosong. Bila Y sama dengan 6, X sama dengan 8 tolak 6, Mama Z dapat 2. Oleh sebab itu, titiknya ialah 2, 6. Okey, kemudian soalan suruh cari find maximum value. Okay, find maximum value. Jadi Mama Z ambil F. X, Y sama dengan XY kuasa 3. Yang pertama, Mama Z ganti dengan titik 8, kosong. Mama Z ganti dapat kosong. Okay, sekarang Mama Z ganti titik yang kedua, 2, 6. So nilai X kita 2, nilai Y kita 6 kuasa 3. So Mama Z dapat jawapannya ialah berapa, Wak? 432. 432. Jadi bila kita bandingkan jawapan kosong dengan 432, jadi kita tahulah bahawa maximum value is 432. Baru selesai soalan nombor 3A. Okey. Ada apa-apa nak tanya Mama Z? 3A? A3, T3. Mama nak set ni next kita jumpa hari Ahad. A3, T12, Mama Z nak hari Isnin. Gone ni dah. Kita tajuk apa gone ni. Nak tanda selalu. Ya, kalau tak tanda, pelajar tak buat. Jadi Mama Z nak tanda. Set D. Okay, Mama Z nak tanda set D. Okey. Kalau tak ada masalah, Mama Z nak pergi soalan 3B boleh? Boleh? Okey. So, baca dahulu soalan 3B. Kok mana tidur tu, cubit-cubit sikit Imran. Kok mana tidur, cubit sikit. Jangan sirai dengan air nanti minum. Cubit. Syasha duduk rumah ke duduk mana ni Syasha? Kelas ni, betul lah ada Syasha. Afidah duduk mana Afidah? Sudah. Sebut nama tak nyang tu ada ke duduk ni? Okey, nombor 3B. Okey, Mama Z teruskan sebab kita rekod ni. Teruskan. Okey, so Mama Z nak buat proses show ni.
Okey, yang pertama dia suruh buat XX. Yang kedua dia suruh buat YY, lepas tu baru dia suruh tambah. Okey, kita mula dengan soalan. Okey, 3B. Kita ada soalan fxy sama dengan E kuasa 2x tambah 3y. Okay, bila kita nak buat partial derivative respect to x sama dengan salin semula soalan sebijun darab dengan 2. Tu baru first order. Kita ulang second order. Salin semula soalan sebijun darab dengan 2. So yang ini Mama Z dapat 4E kuasa 2X tambah 3Y. Tu baru FXX. Okey. Mama Z sambung FY. Oh, ada soalan tanya soalan. Ada pelajar tanya soalan ke? Oh, ada. Malu nak buka mic ke Mama pun. Okay, Tak Mama nikmat tak jadi Mama. tak jadi. Oh, alah saya kukuh tak aci tu. Okey. Mama Z buat Y pula Salin semula soalan sebijun. Bila kita darab dengan differentiate power respect to Y, Mama Z dapat 3 sini. Tetapi bila Mama Z buat lagi sekali, mula-mula dia memang ada 3 gonida. Lepas tu buat lagi sekali darab dengan 3 juga. So dia akan dapat 9E kuasa 2X tambah dengan 3Y. Lepas tu baru kita ikut soalan. Kita ikut soalan FXX tambah FYY. Sama dengan jangan buat lagi. Kita gantikan 4E kuasa 2X tambah 3Y tambah dengan 9E kuasa 2X tambah 3Y. Dan jawapan kita 13E kuasa 2X tambah 3Y. Dan bila kita tengok yang ini sebenarnya soalan asal. Jadi sama dengan 13FXY. Sebab soalan kata show that, mesti kat belakang ni therefore shown. FXX tambah FYY sama dengan 13FXY. Kena jawab sampai habis gitu. Okey, nombor 3B, Mama Z buka kepada soalan sebelum kita dismiss. Okey, Mama Z buka kepada soalan dulu, soalan terakhir. Nombor 3B. Okey, boleh tanya, tak ada masalah. Tak ada Mama. Tak ada.